Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Inilah satu-satunya lafaz yang tertinggi, yang termulia kita rafakkan, kita khaskan, kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla atas kemurahannya, mengurniakan kepada kita umur yang panjang, sihat tubuh badan. Kita dapat kembali ke Dewan Kuliah kita, Alhamdulillah. Setelah agak lama kita tinggalkan Dewan yang kita letak atas nama Dewan Ukhuwah Muslimah, Masya Allah. Dan kita tahu Dewan ini tak pernah tak digunakan. Setiap hari ada manfaatnya. Setiap masa walaupun PKP ada manfaatnya. Alhamdulillah. Selagi mana berjalan majlis-majlis ilmu di dalamnya, selagi itulah pahala untuk ukhuwah muslimah yang berwakaf atas Dewan ini mendapat pahala. Dan Alhamdulillah satu lagi Dewan kita, Dewan yang dinamakan dengan Surau Bilal Berubah yang terletak di Mahat Tahfiz Sungai Kedak telah pun siap, Alhamdulillah. Yang mana pada minggu ni 9 hari bulan kita akan buat perasmian. Jadi orang bagi kat kita sekok lembu. Orang bagi sekok lembu. Nak suruh dimakan kenduri lah, bukan suruh juga aja, dimakan kenduri saja. Hari Ahad. Kalaulah siapa-siapa yang berkesempatan dijemput hadir beramai-ramai. Surau tu kita punya tau, kita punya, kita wakafkan kepada pelajar-pelajar tahfiz, yang mana pelajar-pelajar tahfiz pun kita juga yang belajar. Makan minum mereka, bil api, bil ayah, elang guru-guru dia, ukhuwah muslimah juga yang bayar. Boleh dikatakan sekolah tu dinaungi oleh dalam sebilangan 7 orang anak yatim. 7 orang anak yatim yang mana kebanyakan mereka adalah di kalangan fakir miskin yang tak mampu bayar yuran. Pun kita tak ambil apa-apa yuran, mereka cuma duduk belajar semata-mata. Dan makan minum semua ditajak oleh ukhuwah muslimah melalui ikut akhirat sebulan RM10 yang dibayar secara tetap kepada seorang bendahara kita Kak Rosmah. Dan siapa-siapa yang baru menyertai pengajian kita ni, bolehlah war-warkan kepada adik-beradik dia ke, mungkin dia nak titip di kalangan ahli keluarga dia ke. Sebulan RM10 kan, RM10 lah ni. Jangan kata apa nak, dia kata kerja rejik tak cukup dah kan RM10. Kalau aku kat Mama OT pun habis RM10 tu, baru pula kat Mama OT kan. Tapi yang ni cara nak menyimpan dia untuk saham akhirat, bagilah sebulan RM10. Dia boleh tajar 7 orang anak yatim bersama dengan 23 orang lagi fakir miskin tiap-tiap bulan. Api mereka, yang mereka kita bayar. Bukan nak mungkin sekadar nak bercerita. Nak bercerita daripada mana kita boleh tajar mereka adalah daripada duit kita juga. Terima kasih banyak-banyak. Saya cuma memudah cara, saya pun miskin, tak ada apa. Saya cuma memudah cara. Dan Alhamdulillah dengan duit wakaf daripada perempuan semua kita dapat bina satu lagi. Dia punya luar besar juga. Besar juga. Kita bubuh nama Surau Bilal Berubah. Akan kita buat perasmian pada hari Ahad ni. Hari Sabtu petang, kalau siapa yang ada masa jemput hadir beramai-ramai, kita gotong royong. Dia sembelih lembu. Ustaz tu yang akan sembelih lembu. Kemudian malam tu kita buat sup. Sup dia bo. Lepas tu, lepas isyak kita ada majlis qasidah. Kita berqasidah. Kemudian kita tidur sebentar. Kita bangun berqiyamul-lail. Kemudian esok tu kita gotong royong untuk kenduri. Kenduri kita. Kenduri siapa? Kenduri kita. Sekok lembu kot orang bagi jadi jemputlah siapa yang ada kelapangan, ada masa. Kalau siapa yang lagi rajin, pilih petang Sabtu tu. InsyaAllah.
Kalau siapa yang tak tahu jalan, ikutlah saya. InsyaAllah. Saya akan betul lepas zuhur pada hari Sabtu. Siapa yang nak ikut bagi tahu. Kita kayu basikal ramai-ramai. Okey. Baik, Alhamdulillah itu sedikit penerangan. Yang kemudian yang keduanya berkenaan dengan kitab. Saya tahu waktu kita mulakan kitab pengajian Matan Arba'in ini dalam alam maya, dalam Google Meet. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang tak boleh masuk dalam Google Meet. Dia tak dapat maklumat tentang kitab ni. Bila dia tak dapat maklumat tentang kitab ni, dia tak dapat kitab. Kitab ni Alhamdulillah diwakaf juga. Tak payah beli. Tapi oleh kerana dah habis dibahagikan, insyaAllah minggu depan sampai pula. Siapa-siapa yang nak bagi nama dekat Kak Yan, insyaAllah Kak Yan beri dekat saya akan simpan. Minggu depan kalau dia mai ada rezeki dapat. InsyaAllah. Janji ni Allah yang pegang. Saya hanya boleh berjanji sahaja. Okey, baik. Bagi siapa-siapa yang ada kitab di tangan dia, boleh buka kitab Matan Imam Nawawi ini pada muka surat 31, hadis yang ke-15. Hadis ni paling masyhur. Waktu saya mula-mula masuk belajar pondok, hadis ni lah hadis pertama yang saya hafaz. Waktu ni umur saya 14 tahun. Hadis ni lah yang mula-mula saya pegang. Dan Alhamdulillah, umur saya hari ni dah 49, hampir 50. Saya masih ingat dengan begitu jelas. Setiap kalimah hadis ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki boleh ingat lagi. Dan tak mustahil saya minta lah hadis ni dia adalah sumber akhlak. Tolonglah hafaz. Hafazlah kerana Allah dan Rasul. Sebab sekali lagi dalam hadis ni Rasulullah ulang berkali-kali. Dia kata, apa kata beriman dengan Allah dan Rasul. Apa kata beriman dengan hari akhirat. Tapi apa kena buat macam ni. InsyaAllah tak akan baca. Baik. Sebelum tu mari kita baca sama-sama hadis ni. Ikut saya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni rawahu tu jadi telah diriwayatkan, telah dicopkan sebagai hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-dua imam ni kalau dia kata hadis ni hadis sahih, maka tak boleh disangkalkan lagi sesungguhnya hadis ni memang hadis sahih. Memang hadis sahih. Baik, hadis sahih ini adalah dalam martabat hadis, dia kedudukan dia yang pertama, paling terbaik dalam kedudukan martabat hadis. Kalau tengok rawahu, ada yang kadang-kadang riwayat Bukhari sahaja dan kadang-kadang riwayat Muslim sahaja. Kalau jumpa dari riwayat Bukhari dan Muslim, memang hadis ni paling terbaik. Baik, kita tengok. Hadis telah pun diambil cerita. Ruya dengan rawu lain. Dia ambil cerita dari siapa? An Abi Hurairah. Dia ambil cerita daripada Abi Hurairah. Ataupun nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dawsi. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dawsi. Kenapa dia digelar dengan nama Abu Hurairah? Dia seorang sahabat yang paling suka pada kucing, sayang sangat dekat kucing banyak, sentiasa berdampingan dengan kucing.
maka baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan nama baginda dengan nama Abu Hurairah. Okey, kalau dalam hadis ini pasal apa? Abi. Bila kita sebut Abu, sebab hadis ini dimulai dengan an, harfun jar. Bila didatangkan dengan an, dia tak jadi Abu, jadi Abi. Tapi kalau tak ada an, dia jadi Abu. Itu saja beza, tetap sama. Dan kadang-kadang disebut juga dengan nama Abu Hurairah pun betul, dia jadi mausuf. Ini dia jadi majrur. Kadang dia jadi marfu'. Kalau marfu' jadi Abu, kalau majrur jadi Abi, kalau mausuf dia jadi Aba. Okey, itu bahasa nahwunya saja. Nah, saja nak cerita kalau lama tanya guru Abu ke Abi, tak tahu siapa sebut Abi, siapa sebut Abu. Ada pasal kan? Tapi tetap orang yang sama. Baik. Apa kata Abu Hurairah ni? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik ataulah hendaklah ia diam sahaja. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menghormati jirannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini petikan bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana satu nasihat untuk kita jaga akhlak kita. Untuk kita jaga akhlak, budi pekerti, tingkah laku kita. Yang mana pesanan Nabi sangat kepada kita. Yang paling utama akhlak kena jaga lidah. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman dengan Allah. Kita mengaku dengan sejujurnya, dengan seikhlas hati, sesungguh-sungguhnya kita beriman dengan Allah. Betul? Betul kan? Mengaku tak? Ada yang tak mengaku? Kalau tak mengaku tak boleh duduk dalam dunia. Mengaku dengan sebenar-benarnya. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah. Yang mana apa maksud iman tu? Kita dah belajar dalam kitab Jauhar. Apakah yang dimaksudkan dengan iman itu? Iman yang dimaksudkan itu at-tasdiqu bil qalbi, membenar dengan hati. Bukan sekadar di mulut kata aku ni beriman dengan Allah. Bukan sekadar di lidah kita sebut kita sembah Allah. Bukan sekadar di lidah kita kata kita hamba Allah. Tapi membenar dengan sebenar-benarnya, tasdik bil qalbi. Bukan cakap di lidah, benar dengan dalam hati. Aku memang beriman dengan Allah. Yang mana tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Itu iman. Itu iman. Hang bawa mainlah kayu ke, batu ke, bangunan ke, kubur keramat ke, semua itu tak layak disembah. Hanya yang paling layak disembah adalah satu zat, yakni Allah. Itu dinamakan iman. At-tasdiqu bil qalbi, beriman dengan Allah. Kemudian apa maksud lagi iman? Wa taqrir bil lisan, iaitu mengaku dengan lidah. Yang kita nak sebut tiap-tiap hari ketika mana solat, pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Waktu kita mengangkat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pada kalimah illallah kita pun baca dari kita kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk illallah itu kita baca dari kita. Ini adalah satu ikrar. Bukti kita berikrar bahawasanya kita nak apa? Satu je Tuhan. Tak ada lain dia melainkan Dia. Sebab itu sunat lah. Kalau tak baca pun tak apa. Tapi sunat kita angkat jari kita. Kalau kata kita perempuan yang pakai telekung, nampak di dalam telekung tu jari tu terpaca. Apa dia?
Yang tu yang takrir bil lisan. Mengaku dengan lidah, hati ikut. Tasdiq bil qalbi, hati ikut. Hati kita ikut. Dan kemudian wal amalu bil arkan. Nah, anak kita beriman. Macam mana beriman dengan orang tu? Bukan sekadar mengaku membenarkan hati, mengaku di lidah, tapi wal amalu bil arkan. Kenalah beramal dengan rukun-rukunnya. Jangan beriman saja tapi tak beramal, tak boleh. Mengaku Islam tapi tak sembahyang, bukan lagi Islam. Mengaku Islam tak berpuasa, bukan lagi Islam. Mengaku Islam tapi tak berzakat, bukan lagi Islam. Mampu melakukan haji tapi tak buat haji, bukan lagi Islam. Mampulah. Sebab apa dia kata? Islam itu tertegak atas 5 perkara. Lepas hamdah, tasdiq bil qalbi, taqrir bil lisan, fa'amal bil arkan. Ini kena buat. Kalau dia mengucap saja, tapi tak amal bil arkan, tak beramal dengan rukun-rukun, dengan benda yang wajib, bukan lagi Islam. Bukan lagi beriman. Benda Islam ni dia nampak. Nampak pada tindakan, nampak pada fi'li, pada perbuatan. Orang tu sembahyang, kita nampak. Dia berzakat, kita nampak. Dia buat haji, lagi nampak. Itu Islam. Tapi kalau iman, dia tak nampak. Iman dia tak nampak. Dia sebab apa? Dia pasal dia mengaku di dalam ni. Mengaku di dalam ni. Sama ada orang tu beriman ataupun yang murtad, kita tak nampak. Sebab benda tu kerja hati. Cuma yang nak menzahirkan keislaman dia melalui keimanan dia adalah amal dan arkan. Dia kena beramal dengan perkara-perkara yang telah pun Allah Ta'ala rukunkan. Apa maksud rukun? Wajibkan kepada kita. Yang tertegak atas 5 tu. Atas 5 yang mana? Yang tiket yang paling besar sekali, sembahyang. Kena sembahyang. Baru nama beriman. Baru nama Islam. Iman tu kena ada bukti. Mengaku orang beriman. Mayang tunda. Waktu maghrib duk belilau lagi. Biasanya kita akan dapat cam orang tak sayang pada waktu maghrib. Waktu subuh buat dia tak dapat cam. Waktu subuh dia hina. Semua orang tidur dalam rumah. Waktu Aisyah pun duduk dalam rumah dah. Dan kemudian Aisyah tu panjang. Tapi waktu maghrib ni Allah Ta'ala bagi dia pendek. Kalau orang duk belilau lagi yang berpelapan di dalam tu, dia berapa nak sembahyang maghrib? Di situ orang boleh dapat zahir dia tak amal dan arkan. Kalau dia kata dia sembahyang 4 waktu. Dia sembahyang subuh, dia sembahyang zuhur, dia sembahyang asar, dia sembahyang isya. Maghrib dia tak sembahyang. Adakah dia beriman? Dia tak beriman. Dia tak wal amalu bil arkan. Dia ambil sikit-sikit. Tak boleh. Allah Ta'ala kata, ambillah Islam itu pada seluruhnya. Tak apa, dia kata sembahyang. Buatlah juga lah kalau tak batul. Tak boleh. Kena ambil pada keseluruhannya. Kalau tidak, kamu tidak dinamakan beriman. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada kita melalui lidah Nabi SAW. Hampa mengaku kan? Ya, kita mengaku. Awal-awal tadi kita berikrar. Kita mengaku kita beriman dengan Allah. Dan kemudian Rasulullah sebut wal yaumil akhir. Hampa mengaku nak beriman dengan hari akhirat. Apa dia hari akhirat? Hari kiamat. Mengaku dah? Mengaku. Dengan sebenar-benarnya kiamat itu pasti datang. Dan kita hari ini berada di ambangnya. Kalau nak mengikut usia dunia memang dah bozor sangat-sangat. Di antara salah satu tanda-tanda besar kiamat dalam pun hampir dekat dengan kita. Tengok cuaca yang tak menentu. Tak boleh nak baca dah cuaca dah. Musim ni musim hujan dah. Musim kemarau ke, tak boleh nak baca dah. Hari ni, dunia hari ni dia nak banjir tempat. Tak pernah banjir, dia banjir. Tak pernah. Tempat yang tak pernah kemarau, dia kemarau. Sampai kering kentang. Sampai mati. Kita tengok bumi Malaysia sudahlah. Kita ni nak pergi mana pun tak boleh 2 tahun dah.
punya daun kurung lah. Dia tak hujan dalam 3 hari pun cukup lah. Kering kentang. Subhanallah. Kenapa dia? Dunia semakin panas. Kita dah semakin hampir kepada tempat untuk kembali. Seluruh manusia semua beriman, percaya. Sesungguhnya kita dah sampai ke penghujung dunia. Umur dunia dah pun tenang. Dia sedang tenang, sedang nazar. Dia pun nak kembalilah pada Allah sampai pada waktunya. Dia akan kita zilatil ardu zilzal. Apabila bumi itu digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Bergegar kita ni. Wa akhrajatil ardu athqal. Hari itu tengok bumi akan mengeluarkan apa juga yang ada di dalam isi perut dia. Kita ni ada ni dia nanti punggai pelak. Pelantin kata, kemudian dia goncang dengan segoncang-goncangnya. Kita kalau kata nak kereta driver sat lagi berat, pening kan? Tu baru dia berat, tak goncang tu. Tambahlah kalau dia goncang. Bubuh raya dalam balang, goncang. Apa jadi? Jadi habuk. Kita akan goncang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, gunung Ganang akan jadi debu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnin. Hebat semua tahfiz belaka. Dan jadilah gunung Ganang itu seperti debu-debu yang berterbangan. Kita beriman tak? Ya, kita beriman bahawasanya hari kiamat itu pasti datang. Baik, kata Nabi SAW, kamu mengaku beriman dengan Allah, kamu mengaku beriman dengan hari akhirat. Tak tengok. Dan kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Jikalau kamu mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan. Ini dah. Hampa kena jaga baik-baik lidah, bercakaplah. Yaqul, cakaplah benda-benda yang baik saja. Kalau tak ada benda yang baik, yasmut. Apa dia? Duduk diam. Kalau tak ada benda yang baik nak cakap, duduk diam-diam. Okay, kita tengok rupa-rupanya lidah adalah satu peranan yang amat penting, yang mana beberapa kali Nabi SAW telah pun memesan jaga lidah, gara-gara lidah. Ketika mana baginda SAW balik daripada peperangan Yarmouk, lalu berhenti di satu tanah perkuburan. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi ambil ranting pokok Nabi letak di atas kuburan tu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, pasal apa? Rasulullah kata, hampa tak dengar ke? Hampa tak dengar ke? Dah, dia kata, kami tak dengar. Dia kata, sesungguhnya orang yang berada dalam kubur itu sedang menangis. Menangis semau-maunya. Kesian pendengarnya. Kenapa? Sahabat-sahabat tanya, kenapa dia menangis? Dia diazab, tak berhenti. Daripada mana? Sebab apa? Dosa apa yang dilakukan sehingga dia diazab? Kata baginda SAW, sebab lidah saja. Itu yang Nabi kata, kalau tak ada benda yang baik, dia cakap, diam tengah. Dan ni nak bercakap juga, dia terpaksa pula kata-kata elok. Dia tak ada tajuk dia nak cakap. Dia pun pula yang tak elok. Mulalah dia nak cerita pasal orang. Dia nak fitnah pasal kawan tu. Dia nak mengadu domba pasal dengan ni, macam ni. Sebab dia tak ada topik, dia nak sembang. Kata Nabi, kalau tak ada benda yang baik nak sembang, dia semua dua-duanya. Jadi dia kata, sahabat bertanya kepada Rasulullah, berapa lama dah dia mati tu? Rasulullah kata dah hampir 100 tahun dia mati. Dia masih lagi diazab dengan sebab lidah bercakap benda yang tak baik. Sebab tu Nabi kata, kalau tak ada benda yang baik, yasmut. Diamlah. Kita tengok
gara-gara lidah. Satu anggota yang Allah Ta'ala bagi pinjam dekat kita, semua ada lidahnya, semua ada lidah. Allah Ta'ala hadirkan satu lagi pakej melalui lidah kita, suara. Terus entahlah suara merdu ke tak merdu, sedap ke garuk ke apa ke, yang tu lain. Tapi pakej paling istimewa, ada lidah, ada suara. Ada yang Allah Ta'ala bagi dia ada lidah, ada suara. Maka bisulah dia. Tapi Alhamdulillah kita Allah Ta'ala bagi ada lidah, ada suara. Hak yang tu yang tak elok tu. Hak yang pula. Tetapi kita jangan lupa yang ada disebut falyakul khairan, cakaplah yang baik-baik. Apa dia cakap yang baik-baik? Kerana gara-gara lidah orang mati boleh masuk syurga. Betul? Kerana apa? Lidah dia selalu bertasyahud la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaulah di akhir kalamnya man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mati boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, udkhulul jannah, kata Nabi SAW, wajib dia masuk surga. Wajib dia masuk surga. Itu gara-gara lidah. Dan gara-gara lidah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat duduk dekat dengan Nabi. Itu yang kita yakul khairan, cakap yang baik-baik. Macam mana nak duduk dekat dengan Nabi? Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak berselawat dengan aku, kepada aku, maka dia akan duduk rapat dengan aku di akhirat nanti. Nabi angkat dua jari dia macam ni, maksud dia dekat dengan Nabi. Perbanyakkan berselawat. Selawat itu apa? Maikul lidah. Saya kata dalam zikir yang paling terbaik zikir selawat lah. Dengan sebab kita berselawat, kita boleh riak. Selawat dalam keadaan takabur, dapat pahala juga walaupun takabur. Pasal Allah ni sayang sangat-sangat dekat Rasulullah. Walaupun kita riak, tengok Allah senang. Allah tengok orang tarik tasbih satu tengok dia. Tengok orang Allah senang. Dapat juga pahala takabur. Dapat pahala. Tapi kalau kata zikir lain tak ada pahala. Tapi zikir selawat Allah Ta'ala nak bagi juga walaupun dalam keadaan riak. Sebab itu ulama sufi mengatakan kalau berselawat tunjuk dekat orang. Supaya apa? Supaya dia ikut kita berselawat. Dapat pahala. Dengan sebab apa? Dengan sebab lidah boleh duduk dekat dengan Nabi SAW. Dan dengan sebab lidah, azab belum lagi Allah Ta'ala turun serta merta. Betul tak? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Asr, akhir suratul Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran, berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Allah Ta'ala sebut nak berpesan, nak pesan apa? Pesan Nabi dengan pesan yang kita. Selagi kamu berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran, maksudnya sesuatu perkara yang nanti nak mungkar, tegurlah, bagi tahulah benda ni tak boleh, benda ni haram, benda ni jangan buat, bagi tahu. Walaupun kita dibenci, orang tak suka, orang tak suka bila kita ni selalu tawassaw, selalu berpesan-pesan, selalu berwasiat dengan kebenaran. Kemudian apabila diuji, apabila timpa musibah, selalu suruh orang sabar. Dia ni tak dalil lah. Dia suruh kita sabar, dia tak kenal, tak apa. Okey. Sebenarnya daripada kata-kata yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran itu menyebabkan azab Allah Ta'ala tahan. Ada lagi orang bercakap benda-benda yang baik. Masih ada lagi orang yang berpesan dengan kesabaran. Maka dengan sebab itu, wahai malaikat azab, tahan. Jangan kau turunkan azab secara total di atas muka bumi ini. Tahan dulu. Itu lidah. Sebab itulah Rasulullah suruh kita ni cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda yang diamlah. Diamlah lagi baik.
kita jangan lupa dengan sebab lidah juga. Sayyidina Jurayj, Sayyidina Jurayj hampir dibakar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab apa? Sebab dia duduk sembahyang sunat. Mak dia ulang pergi dekat dia, rindu nak tengok anak dah lama tak balik punya rumah. Anak dia duduk rumah suluk. Rumah suluk ni rumah ibadah. Tapi sampai lama-lama dia duduk dengan Allah, dia asyik berkhalwat dengan Allah sehingga dia lupa hablum minan nas. Dia jaga hubungan dia dengan Allah, dia lupa hubungan dia dengan mak dia. Dia masih ada seorang ibu tua yang sedang merindui dia, carilah mana anak tak boleh balik. Pulang pergi tengok, pergi tengok duduk semayang, balik pula. Esok pergi pula berjalan kaki, panggil tengok, oh dia semayang, balik pula. Pergi pula lagi, panggil tengok anak dia duduk sembahyang lagi. Sembahyang apalah Jurayj. Sampai mak panggil pun tak menurut. Kecil hati pun. Itu gara-gara lidah, ada lidah. Allah Ta'ala itu bukan dia suruh kumpul sepenuh perhatian. Dia suruh kita jaga hubungan dengan manusia, kena jaga juga. Jadi, ketika itu wajib si Jurayj ini menghentikan salat sunat dia, sahutlah panggilan ibu dia, mengembirakan hati manusia. Pahala dia banyaklah. Menit saja. Tapi dia tak mahu dengan sebab dia nak jaga solat sunat dia. Maka daripada lidah 1000, gara-gara lidah 1000, hampir Jurayj dibakar. Sebab apa? Mati tak boleh mengucap, lidah dia tak boleh bergerak. Walhal dalam hayat dia duduk kata benda yang baik saja, tak ada benda yang buruk. Tapi oleh kerana satu kebaikan, dia tak boleh nak sahut panggilan mak dia, dan melalui lidah mak dia telah menuturkan kata-kata sumpah untuk dia, ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj sebelum engkau kenakan dia satu musibah yang paling besar. Dan dia difitnah. Kematiannya tak dapat ucap dan sebagainya. Fitnah yang amat besar. Kenapa dia? Kita kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala buat kat kita lidah. Cek balik kita tengok di seni lidah kita sebenarnya ada bulu lah. Tapi dia bukan bulu bersifat macam rambut ni. Dia bulu yang bersifat isi. Dia berbulu. Kena balik ke bilik tengok buka handphone nak yang cermin tu, yang gambar tu, daripada duduk selfie sendiri tu, geleng tengok. Saat nak tengok, Ustazah kata lidah aku ada bulu. Main ke mana ada berbulu? Daripada bulu tu adanya rasa. Hebat Allah, dia letak ada rasa. Hai lidah, daripada engkau aku ke syurga dan dengan engkau aku mungkin ke neraka. Kita nak pilih yang mana? Dah tentu kita pilih syurga. Falyaqul khairan bisa. Cakaplah yang baik-baik saja. Kalau tak ada benda yang baik, dua dia. Ni yang gagah satu anak cakap. Lepas tu dia mulalah. Bohong dia. Bila banyak-banyak mampu mula cakap. Inilah yang Nabi pesan. Ini akhlak yang suruh jaga. Kemudian Nabi pesan yang kedua. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yukrim. Daripada wazan akrama yukrimu, hendaklah ia memuliakan jarah, jirannya. Yang ni tak dapat tidak. Kita semua ada jiran. Kata kami duduk rumah flat, tak ada jiran. Lagi banyak jiran pada rumah flat. Kata dia duduk di tengah. Atas 40 rumah atas berada. Kata Imam As-Sawri, kata Imam Sufyan As-Sawri, yang dikatakan jiran itu adalah yang berada di sekitar kita 40 biji rumah. Yang tu jiran. Balik fikir siapa yang ada 40. Kira-kira dia punya jiran aku lagi. No? Sekalipun
Dia bukan Islam. Dia letak jauh. Kita ni ada 3 jenis yang duduk dekat-dekat dengan kita. Dalam Al-Quran sebut jaril kurba, jiran di kalangan kurba. Kurba ni apa? Adik beradik. Mak kita mati tinggalkan sedikit harta, tanah sekankan terang. Maka duduklah kita jaril kurba, jiran yang ada hubungan adik beradik. Tak kiralah sepupu sepapat ke, 2 beradik ke, satu mak lain pak. Tapi dia beradik ada pupu papat, satu tok. Tapi zil kurba, ada hubungan darah. Tak kira lagu macam keburiannya. Itu dipanggil jaridil kurba, yang paling dekat dengan. Nombor 1 kena jaga. Kemudian Allah Ta'ala sebut kita ada satu lagi jenis jiran. Jaril junubi wassahibi bil jambi. Kita ada jiran yang junub. Jiran tapi tak ada hubungan saudara. Dah duduk besar dah jiran lama dah. Sekali dah jadi macam adik-beradik. Malahan dengan adik-beradik pun tak sebaik macam tu dengan dia. Pagi pun ikut pangkat. Mak dia maklum, pasu. Padahal orang kata tu pak belakang dah. Tapi oleh kerana dah berjiran terlalu lama, maka dia jadi jaril junub. Jiran tapi bukan adik-beradik. Itu yang kedua yang ada di sekitar kita. Wassahibi bil jambi. Kata Allah Ta'ala, dia jiran tapi tak berapa dekat dengan sekitar, dekat tempat rumah kita. Tapi dia sahibi bil jambi, dia sahabat, dia kawan-kawan kita. Tu kawan aku dia duduk kira-kira, dia termasuk di antara 40 rumah. Senang kan nak kira hati tu. Maka itu adalah jiran kita. Sebenarnya bersama. Kita bela kucing. Kucing kita tu berak ada rumah dia. Saya bela kucing. Kucing kita tu berak ada rumah dia. Selagi dia duduk bau kat kucing tu, tak apalah buang. Isu tak apalah buang. Oh, sangat-sangat kot. Sangat-sangat kot. Boleh tak kita selok ni kucing tu tak ada palaman? Boleh? Kalau nak beli lah. Boleh? Kalau nak beli. Tapi kita ingat salah tak mengandung sebab kita nak duduk berjiran lama. Takut dekat Allah yang pertama-tama. Tapi hati tak senang. Hati tak senang nak buka pintu butik ayam, buka pintu butik kucing. Okey. Apa berlaku pada jiran yang Allah binatang? Dia berdosa selagi mana dia tak ubah maknya dia. Ubah maknya dia kena belah. Dia ubah dia, naik masuk. Tak salah nak belah binatang. Ni lepas kacau tanaman, ubah orang. Belah kambing dimakan habis pokok-pokok bunga. Tak salah nak belah binatang. Malahan kita ni disuruh menternak sebab daripada menternak itu akan harganya satu sebab rafiq. Maksud rafiq ni apa dia? Kasih sayang sesama makhluk. Tapi kalau dah macam tu, hang nak berkasih dengan binatang sedangkan hang bermusuh dengan manusia, haram. Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, Rasulullah kata, fal yukrim jarah, jaga hati dia. Jaga hati jiran, jangan sampai dia marah. Wajib dia wajib, kita boleh mengikut hukum Islam. Boleh dia retuk dia, ni dah agak main sebang. Memang benar lah. Oh, dia tu sombong, tak boleh silap sikit. Dia berak kot rumah dia, bukan biar orang yang berak, kucing kot berak. Kucing tak busuk kah? Banyak pun memang mana-mana. Tambah yang kita pacut, ditirai-tirai di dinding-dinding ni. Kita pun elak-elak sebelum kasut nak pakai. Allahu Akbar. Nak hambut muka kucing tu kan nak hambut muka jiran. Panggil dia masak, basuh sak kasut ni. Boleh. Oh, contohnya ajak berkeliling dulu lah. Dah nak hambut muka.
nak cerita pasal hukum. Bukan nak lihat play dah, nak cerita sekadar bercerita tentang hukum. Sebab tu kena belajar. Bila belajar faham. Bila faham baru kita tak sakitkan kita. Tu baru cerita bak. Tu tak cerita balik bak sampah. Hak pokok dia main ke rumah kita, cakap bumbung-bumbung kita, daun dia buruh rumah kita, buah dia nak ambil orang sebiji berkira. Kalau kita nampak masak ranum saja, duk tengok aja, kalau main buah tu masak dandan, dia punya semua pokok tu. Kalau tidak, sebelah tu kita punya sampah. Kita pun sapu hari-hari. Selagi kalau jiran tak reda, tanggung dosa. Belajar dengan jiran, banyak cerita dia. Banyak cerita yang kita kena faham, yang kita kena tahu. Kita cerita lagi masak, dia berbau. Dia nak lagi 40 biji rumah kan. Banyak semua dari hidup dia berfungsi. Tak akan nak berbeza lah. Jadi, ini yang Rasul sebutkan. Akan sempurna iman seseorang itu kalau dia tidur dalam kekenyangan sedangkan jiran dia tidur dalam kelaparan. Kita jiran dia tu susah dan tengok di ujung-ujung bulan ni gaji tak dapat lagi apa lagi dia makan. Adakah makanan dia? Tanya dia. Adakah duit? Kena jiran yang tak meminta-minta ada. Tapi kalau hari-hari beli telur dengan buat nasi goreng saja tu ada pasal lah, dia tak nak apa dah. Kadang-kadang sebiji telur goreng dengan seperiuk nasi. Ada garam pun jadi boleh makan, nak tomel bawang pun tak ada. Ada sahabat-sahabat terdekat, jiran-jiran terdekat. Ada kita kisah. Kita tak beli, kita ni sat-sari grab, mantap. Sat-sari delivery, mantap depan tangga. Sat-sat lagi, food panda, kata ada tong-tong tak merah, satu ni TV. Punya bagi makan. Wah, betul-betul lah. Tengok kawan-kawan jiran-jiran zil kurba. Kita jaga dulu hak kurba tu. Hak adik-beradik. Adik-beradik tak jaga. Orang jauh tengok jiran yang tak ada hubungan. Jiran yang tak ada hubungan, semua kaya-kaya belakang, tengok kawan-kawan dulu. Hubungan dengan manusia. Okey. Kadang kita kena panggil kenduri. Yang panggil kenduri ni senaraian. Utamakan adik-beradik dulu. Adik-beradik dia seberang. Ni kenduri jiran sebelah rumah. Nabi mana dulu? Pihak sebelah rumah. Sekejap lagi baru pihak sebelah. Utamakan jiran dulu. Lepas tu baru pihak yang jauh. Walaupun yang kurba dia ada hubungan kerabat dengan kita, tapi yang ni dia jiran dengan kita, jaga dia dulu. Kita paling kelenjaruh. Banyak lagi cerita tentang kelenjaruh. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan dhaifah, tetamunya. Nak cerita tentang adab ni, kata hadis ni, dia cerita tentang adab lah, tentang akhlak. Pertama, adab kita dengan lidah kita. Lidah ni cakap dengan dinding tak? Cakap dengan orang. Yang kedua, akhlak kita dengan jiran kita. Yang ketiga, akhlak kita dengan tetamu kita. Okey. Tetamu ni, kadang orang jadi tetamu kita dan kadang-kadang kita jadi tetamu orang. Ada bertamu, abang ada lah, kata nak pisah lagi tapi segera terjauh rumah orang tak tentu. Waktu pun susah juga lah. Kena orang tu bertidur. Kita ni dia nak dengar ramai. Time ni time aku nak tidur. Aku pertama terima tetamu, tulis besar-besar di pintu tu. Saya nak tidur, jangan ganggu. Dia main baca, dia balik. Dia taklah salam lah. Al-maklum lah. Usia-usia dengan kita ni, kalau aku nak lenah, panggil pergi sana, bangkitnya ayat tu lah tak lenah dah.
Bukan senang dia nak pisah lagi dia. Dan kadang-kadang kita jadi tetamu. Ada menerima tetamu. Rasulullah ajak kita agak menerima tetamu. Bagilah, jamulah dia walaupun air kosong. Air semua saja dia tak malah yang manis-manis. Kecil manis anak 22 dah ni. Memang yang sudah malega, sikit pula pun. Dan ni kan ada misi kowe, misi kuku tu tekan dalam tu. Ada masa juga mau panas kan masuk. Mau tiga-tiga macam dia lagi juga. Benar senang, kan? Tekan ke tiga-tiga. Dia pilih hak ni, hak ni. Ada sejuk gede. Hak tengah ni yang sedap-sedap saja. Sekurang-kurangnya kita memuliai tetamu, iaitu dengan bagilah minum air tawar saja. Dan kata Nabi SAW, ketika mana kamu meraihkan tetamu kamu, carilah bekas pinggan air elok sikit. Bawa keluar cawan suri. Kawan tu juga kucing tengok habis mulut. Bawa keluarlah cawan yang elok sikit. Janganlah bagi makan pinggan plastik. Lupa kulit aku. Yang kucing memakan pinggan tu, tetamu memakan pinggan tu. Ya Rasulullah aja. Rasulullah dulu makan cawan kayu saja. Kuat ada. Tapi untuk tetamu hak lain dia lagi. Rasulullah dia sayang sungguh-sungguh kat kita. Dia ajar kita muliakan tetamu. Kalau dulu-dulu rumah orang dulu kan, kita tak ada sofa, tak ada kursi macam ni kan. Orang dulu punya beradaan kan dia ada ikat mengkuang. Hak dia gulung bagi terpacak tepi dinding. Hampak ikat, bentang dia juga, bentang ikat. Bentang ikat tu untuk tetamu lah. Padahal tetamu tu kan ada ikat. Dia nak ikat tu. Tak tengah tu macam dia sayang lah dia. Kan? Dia tak ada kopi nak bagi dia pula main begasnya ni. Yukrim dhaifah. Muliakanlah tetamu. Sampai diajak, ni Rasulullah ajak lah. Sampai Rasulullah ajak, bila mana tetamu kamu nak balik, raihkan dia bangkit sampai depan pintu. Raihkan lagi, dari orang ada pagar, pergilah sampai tepi pagar. Tak ada lah tetamu sampai tak ada lah. Habis pergi kasut, itu tutup pintu dah. Oh, gue punya nak terlambat kali. Dia rimakkan kera-kera dah. Rasulullah pesan. Walaupun zaman Rasulullah tak ada kereta, tunggu sampai dia naik kereta pergi. Zaman Rasulullah tak ada kereta. Ada kenderaan unta, ada berjalan. Bagi dia akan tunggu depan pintu sampai dia nampak air. Kau tu jauh hilang daripada mata. Baru dia masuk dalam rumah. Dia tu agung. Dia sama'il kesempurnaan. Kerana dia memuliakan tetamu-tetamunya. Duduk sembang dengan dia kan. Tapi kalau sangat-sangat muka dia, sat lagi muka dia, pagi dia nak tekak pagi dia. Tak habis-habis. Bukan faliatul khairan lah. Apa itu sampai aku dah. Mati dah ukur depan laman. Okey? Maaf atas segala kesilapan, kelancangan untuk bicara saya. InsyaAllah, Allah kita akan sambung hadis ini minggu depan. InsyaAllah, kalau Allah panjangkan umur lagi, minggu depan hadis yang ke-16 lagi pendek. Rasulullah ada satu, lantak jangan marah. Hadis tentang jangan marah ya. Kita yang mudah suka marah. Minggu depan kita sembanglah tentang lantak jangan marah. Wallahualam. InsyaAllah minggu depan kita akan bagi kitab ni. Tak payah beli kitab ni. Waqaf. InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Sahabat-sahabat dalam ni ataupun di dalam gunung kita? Ada yang nak tanya? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam kita kan, kita pergi rumah orang. Lepas tu kita ingat nak tumpang solat lah kan. Betul kita masuk dalam rumah dia kan bau kencing, bau kencing berok. Bolehkah kita solat dalam rumah dia tu? Adakah najis?
Terima kasih Ustazah. Okey, kita nak sembahyang rumah orang, kita tumpang. Kita duduk rumah orang, kita bangun. Rumah dia belah kucing banyak. Bila kita masuk nak sembahyang rumah dia, kita bau air kencing kucing. Bau. Penyakit air kencing kucing ni, dia tak nampak. Tapi aroma dia, sungguh menyengat. Boleh tak kita sembahyang rumah? Boleh. Boleh kita sembahyang rumah. Angkat sejadah dia. Kalau kita tak bawa sejadah, kita angkat sejadah. Cuma sejadah. Ada boleh? Tak ada? Boleh. Gunakan sejadah tu. Kadang-kadang sampai menolong cari kat mana dia. Itu dinamakan najis hukmi. Tak nampak tapi ada bau. Boleh tak kita solat nama dia? Rumah dia tu najis. Tak, bukan keseluruhan najis. Tapi bila dia berbau, kadang-kadang kita sampai tu, aku kau yang kecil-kecil. Angkat, ya, itu najis hukmi. Jadi, kita yakin sejadah yang kita gunakan ataupun tempat atau solat kita gunakan, katalah tak ada sejadah, pakai kain batik pun tak tahu. Janji, dia bersih. Tak ada bau. Najis kucing. Boleh kita sembahyang. Dan, walaupun rumah dia tu banyak cicak. Kemudian kita ni kita ambil sejadah, kita lapik di dalam. Ataupun kita mati atau tu lah. Nanti kita ada. Kita lapik. Kita semayang tu lepas bagi salam semua, kita pun nak angkat sejadah tempat lapik salam kita. Tengok-tengok bawah tu ada cicak. Solat. Solat kita. Sebab najis kering tu dia ada di bawah tempat lapik salam. Jadi boleh kita bersolat. Allah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Soalan seterusnya. Ya, silakan. Ya. Okey, baiklah. Kita menghormati muliakan jiran ikut sunnah. Sebab apa kita ikut sunnah? Sebab kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bagaimana pergaulan kita dengan jiran. Bagaimana layanan kita dengan jiran. Kita saja jaga. Dia tak reti jaga. Dia tak menjaga sensitiviti kita. Dia tak kisah apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Dia buat dia punya suka saja. Jadi, apa jadi pada perasaan kita? Tercalat. Kecil hati. Berdosa dah kita. Duk pendam perasaan. Okey. Langkah pertama tu macam tulis dia berita. Daripada pendam perasaan, panggil dia amal cuci. Benda ni tak boleh buat macam ni. Kita berkiran. Awak nak berkeli kan? Bukan nak berkeli, nak cerita. Sebab tu kena belajar. No? Bila tak belajar, macam ni lah punca dia. Bila tak menuntut ilmu, hidup tanpa ilmu itu ibarat macam layang-layang terbang putih tadi. Dia nak jatuh, dia jatuh lah ikut suka tamunan. Dia tak nak tadi. Pasal apa dia hidup? Pertama, dia menjadikan syaitan sebagai guru dia. Bila menjadikan syaitan sebagai guru dia akan bertindak mengikut rasa hati. Aku nak buat apa, aku punya suka. Rumah aku, tanah aku, kenapa aku punya suka. Kita jiran, kita ada hak dalam jiran. Jadi keadaan ini perkara yang lebih baik kalau berani berterus terang. Kita dah habaq dah. Dia nak buat juga tanggunglah dosa. Selama mana dia menyakiti jiran, selama itu dia berdosa. Bukan dosa kecil. Dosa menyakiti jiran ini adalah dosa yang amat besar. Dunia terlepas, akhirat dia nak berjawab dengan Allah. Selagi mana sahabat yang disakiti itu memendam perasaan luka hati dia, kecil hati dia, jauh hati dia, segala-galanya tentang hatinya, maka selagi itulah dia menanggung dosa. Jangan sampai perbuatan itu menyebabkan kita kembali di sisi Allah muflis. Bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala umrah, berkali-kali bawa.
Balik dia, apa pun tak nak. Mana ni? Aku telah menyakiti hati jiran, maka Allah Ta'ala kata bagi penghabis dekat dia. Selama dia hidup berjiran dengan nak, dia petang perasaan dia, makan hati berulang jantung. Sedap tu. Ha? Allah. Ya. Okey. Masih lagi tentang kucing lah. Jiran pula kucing. Kucing terjun atas bumbung, habis pecah. Betul ni. Ha? Pecah siling-siling betul. Ha? Pergi lagi kat rumah saya. Siling muka berlubang. Okey. Jiran tu dah mati. Perkara yang paling terbaik yang kita nak lakukan, maafkanlah dia. No? Maafkanlah dia. Sekali kita memaafkan orang, kita dapat pahala sedekah. Kita nak bagi RM2, nak bagi harta, kita tak ada. Maafkanlah dia. Nah, kesian dia. Ni kita sekali maki carut kat kucing tu, terbakit dengan tuan-tuan yang nama dalam kubur. Ha? Adam punya kerana kan? Itulah kan? Dah menyakiti binatang tu pula kan? Ujian hidup penuh ujian. Kena sabarlah banyak-banyak lah. Boleh. Tapi janganlah bagi kena. Patah kaki dia, kan? Nah, gempak dah. Boleh. Kadang-kadang kita siap terbang. Nampak dia main terbang. Jangan bagi kena. Boleh kita gempak dia. Kan? Dia tengok sampai dia boleh cap tu dah. Dia tengok kita dia belah. Dia lari. Kita bermasa dia main. Jadi boleh. Nah, boleh. Cuma jangan sampai kenal jasad dia, no? Dia pun makhluk Allah juga. Nah, boleh. Ayah. Okey, baik. Terima kasih. Soalan dia, kita tengah berwudu, tengah-tengah ambil semayang ni, semayang biasa dalam bilik air lah. Kau disingki. Bilik air lah, biasa dalam bilik air. Bila kita duduk dalam bilik air, orang bagi salam. Kita tak boleh jawab salam dalam bilik air, haram. Okey, kita kena keluar dulu. Tapi kita duduk tengah, katalah baru kita basuh tangan sampai siku. Orang nak bagi salam. Kalau kita rasa hak yang baik tu nak menyampaikan sesuatu yang penting, maka ketika ini kita boleh berhenti. Berhenti hak yang katalah baru basuh sebelah tangan kanan sampai siku, berhenti keluar. Tengok keluar, Waalaikumsalam. Kita pergi buka pintu. Dia pun selesai hajat apa dengan abang, kita naik balik masuk dalam bilik air, sambung. Tak payah mulakan balik semula. Sambung sahaja. Selagi mana tak batal wuduk kita. Katalah kita pula pintu ketuk di depan pintu masa sembahyang dia. Balik kena mula semula. Tapi kalau tak batal, sambung saja tadi. Tadi dah basuh dah tangan kanan sampai siku. Jadi ni main sambung. Tangan kiri je sampai siku. Tapi nak jawab salam, kena keluar daripada bilik air. Haram menjawab salam dalam kita berada di bilik. Allahuakbar. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustazah. Okey, ada soalan sini. Ya, silakan. Juga. Siapa dia? Ya, saya. Kak Ilah nak tanya.
kita ambil wuduk. Lepas tu lepas ambil wuduk tu dalam sikit lah nak basuh telinga lah apa. Macam tu cat dia. Macam tu lah kata contoh. Jadi tak kena kita ulang balik wuduk tu. Pegang paip ambil wuduk basuh telinga ke? Ya, masa kita baca wuduk, macam kita contoh kita dah basuh muka 3 kali, lepas tu dah niat pun basuh tangan pula. Lepas tu lepas kita nak basuh yang lain, kita macam terlintas. Oh tadi aku macam Kak Ilah macam lupa, macam tu lah. Kalau kita ulang lagi sekali, tak boleh ke Ustazah? Okey. Berwuduk, lupa niat. Maksud dia macam tu ke? Macam kita terlintas, lupa kot. Macam tu. Okey. Kita was-was. Ini contoh was-was. Berwuduk kita was-was. Sama ada kita berniat ataupun tidak. Kita dah basuh telinga dah. Tarik semayang. Kita dah basuh telinga. Lepas tu, tadi aku niat kata wuduk. Niat wuduk ni waktu bilang. Mula-mula basuh. Waktu basuh muka. Niat kan? Lepas tu kita terlupa. Kita kan apalah banyak dalam perut. Main sampai ke basuh telinga tadi aku niat. Bila dia main rasa was-was pada niat. Niat ni wajib kena ulang balik. Kena ulang balik. Basuh balik muka. Tak payah basuh tangan, kumur, basuh hidung. Tapi ulang balik basuh pada basuhan muka. Dan kemudian diikutilah sampai habis. Baru sah wuduk. Bila sah wuduk, maka sah amalan yang akan kita buat nanti. Apakah syarat untuk kita sembahyang? Syarat dia kena ada wuduk. Oh tak apalah, ulang balik tak apalah. Ulang balik tak apa. Boleh diulang. Boleh diulang semua. Jangan terlalu banyak main ayam. Okey, baik. Ada soalan seterusnya? Ya, Kak Malia. Ya. Okey. Kita ambil wuduk dalam bilik air, yang mana dalam bilik air kita ada tandas. Ada jamban, ada mangkuk jamban. Yang ni boleh dikatakan setiap rumah dalam macam tu kan. Kita tutup dulu. Kan jamban tu dia ada tutup dia dulu. Waktu kita berwuduk, kita disunatkan. Istilah sunat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula-mula nak basuh tangan. Tapi oleh kerana kita duduk dalam bilik air, maka bacalah dalam hati. Jangan lepas ke lidah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Adalah haram jikalau kita membaca ayat Al-Quran di dalam bilik air. Dalam bilik air. Kita tu dah tanda. Kita tutup dulu pintu dia, lubang dia tu. Kemudian kita berwuduk. Memadai kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebab sunat. Kemudian niat tu memang niat dalam hati tidak. Kan? Saja aku berugi kerana Allah Ta'ala itu memang lintasan hati. Tak apa. Boleh teruskan. Cuma kalaulah ayat wuduk kita ni, kalau kita ambil memang jatuh di dalam lubang jamban. Sah tetapi makruh. Maksud dia kepala pek di atas. Bila kita basuh tangan ni, ayat lebihan wuduk tu jatuh dalam lubang tandas tu. Makruh, tapi wuduk tu sah. Sebab tu kalau dulu lepas nanti tandas perasin, bila ayat asin, tapi kita lah ni rumah sempit, senang kan? Tang tu lah tandas, tang tu lah mandi, Ya Allah. Ustazah, Assalamualaikum. Nak tanya lagi satu soalan boleh tak? Ya, InsyaAllah satu lagi. Nak sambung tentang Kak Jamilah punya soalan lah. Bila kita wudhu, nak doa tu, ayat ada di tangan ke atau ayat tu yang kita nak doa tu, ayat tu disentuh muka? Itu saja. Okey. Berwudhu niat ke? Maksudnya niat ke? Okey, niat ni waktu ayat di tangan ke atau ayat sentuh muka? Okey, bagi saya jawapan dia tahu orang ni pandai-pandai ni.
Pandai. Waktu ayah sentuh ke muka, ayah pertama mencicak kulit muka kita. Hak yang gebu ni, nah, dia cicak muka kita. Waktu tu lah baru jalan niat di hati. Niatlah saja aku ambil ayat semayang. Cakap Pulau Pinangnya. Saja aku ambil semayang. Tak payah nak sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut kerana Allah pun dah sah. Sahaja aku berwudu. Pun dah jadi. Nawaitu rafa'al hadathil asghar. Itu Arabnya. Sahaja aku mengangkat wudu. Sahaja aku mengangkat hadath kecil. Pun dah memadai. Dah terangkat. Nah, waktu bilang, waktu ayat mula-mula cicah pada muka. Kalau dia bawa nak cicah di tangan dengan semua, tak payah niat. Itu bukan niat lagi. Itu hanya perbuatan sunat sahaja. Okay, terima kasih Ustazah. Okey. Ada soalan lagi? Lama tak jumpa dia tu. Okey, Alhamdulillah. Tak ada apa. Saya tangguh dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita. Saya rindu sangat-sangat berkuliah bersemuka. Rasa puas kalau tidak macam mana tersekat dekat ni. Sembang seorang-seorang. Walau macam mana pun tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Alhamdulillah. Bila boleh tengok wajah-wajah kesayangan hamba. Allahu Akbar. Boleh nampak 3 orang pun jadilah Allah. Suka sangat-sangat. Sebab apa? Adab kita berdakwah adalah pada yang hidup. Ni datang ni dia mati. Tapi dalam tu hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat-cepatlah Allah SWT bawa pergi penyakit ni dah bayar balik. Macam-macam lah dia buat pula ni. Omikron pula. Macam lepas ni Omikron lah pula. Melaknya kuman tu lah. Kan? Belakang tu lah juga. Nama dia macam kita lah kan. Manusia. Semua nama ni. Dia ni bahaya mulut dia sempoi. Dia sikit. Betul lah. Dia ni tak bahaya. Dia okey. Kan? Dia ni dia baik. Lagu tu lah. Binatang ni lah. Macam tu lah. Ya Allah. Kita lindung pada Allah. Cepat-cepatlah bawa pergi. Kami nak bersama balik. Ya Allah. InsyaAllah. Jangan lupa lah minggu ni. Jemput Habdal beramai-ramai. Siapa yang boleh lah. Yang tak boleh tak ada upaya lah. Tak boleh pergi petang Sabtu. Pergi hari Ahad. Jangan pergi lama-lama. Ada yang aku sekok tu. Kalau boleh pergi petang Sabtu lagi saya suka. Malam tu kita boleh lah pakai berkasidah ramai-ramai. Rindu nak berselawat dekat Rasulullah kan. Okey. Allahuakbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan taqabbalan wa taubatan nasuhan wa tijaratan lan tabur. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.